Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Suaran Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 9 Disember 2023. Syarikat berkaitan kerajaan Asian Supply Base Sdn Bhd digesa meningkatkan penglibatannya dalam sektor minyak dan gas. Gesaan itu dibuat Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor dalam lawatan kerja sulungnya ke syarikat milik penuh kerajaan negeri itu. Menurut Datuk Haji G, perkara itu penting bagi memenuhi sasaran 30% penyertaan Petronas daripada syarikat Sabah. Katanya, sasaran 30% itu perlu dicapai bagi memaksimumkan peluang dalam industri minyak dan gas, terutama dengan Taman Perindustrian Minyak dan Gas Pitang mencapai hampir kapasiti penuh. Beliau turut menyatakan kebimbangan mengenai tahap penyertaan semasa. Datuk Haji G menyatakan demikian dalam taklimat prestasi Asian Supply Base dan taklimat pelan pengembangan di wilayah Persekutuan Labuan. Inisiatif utama dalam perancangan syarikat di bawah Sabah Energy Corporation ini termasuk pembinaan kemudahan pertukaran kru untuk aktiviti daftar masuk dan keluar. Ia berfungsi sebagai pusat pemprosesan kastam, imigresen dan keselamatan untuk pekerja yang memasuki perairan Sabah dan cadangan pembesaran dermaga yang dianggarkan menelan belanja RM240 juta. Buku Wildlife Atlas of Sabah kini boleh didapati dalam versi bahasa Melayu dengan tajuk Atlas Hidupan Liar Sabah. Terjemahan buku tersebut hasil kerjasama Pusat Biodiversity Sabah dan WWF Malaysia bagi memastikan akses yang lebih meluas. Majlis Perasmian Buku Versi Bahasa Melayu itu disempurnakan Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri SKN Pembangunan Datuk Dr. Ahmad Sadeh yang mewakili SKN Datuk Seri Panglima Surveyor Safar Untung. Datuk Safar dalam teks ucapannya berkata orang ramai dapat mengakses maklumat penting dalam buku dui bahasa yang diterbitkan secara digital ini. Ia sekaligus memudahkan pembaca tempatan memahami usaha pemeliharaan dan pemuliharaan hidupan liar di Sabah. Buku versi bahasa Inggeris telah dilancarkan pada November 2022 sempena persidangan konservasi ulang tahun ke-50 WWF Malaysia. Buku ini mengandungi 31 spesies mamalia dan 6 spesies burung. Penerbitannya antara lain bertujuan mewujudkan sebuah pangkalan data hidupan liar sebagai platform untuk mengumpul dan berkongsi rekod kehadiran dan ketiadaan spesies di kawasan berbeza negeri ini. Setakat ini, Pangkalan Data Wildlife Information Network WIN merekodkan 183,950 data hidupan liar di Sabah. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM akan menjadikan konsep Sekolah Seni Malaysia sebagai medan memartabatkan seni budaya. Usaha itu bagi menggarap pembentukan generasi muda berpengetahuan dalam pemeliharaan seni warisan budaya bangsa masing-masing. Timbalan Pengarah Bahagian Sukan Kokurikulum dan Kesenian KPM Zulkifli Nordin berkata, Sekolah Seni Negara mampu melahirkan rakyat yang berbakat dalam pelbagai bidang antaranya nyanyian, lakonan, tarian dan bermain alat musik sekaligus memartabatkan kepelbagaian seni budaya Malaysia. Kita sentiasa menggalakkan anak-anak untuk terlibat dalam bidang seni dan khususnya bagi anak-anak yang terpilih masuk sekolah seni, mereka merupakan anak-anak yang memang kita pilih melalui program Selahan Seni. Sementara itu, warga pendidik di daerah Sendakan memberitahu sekolah seni tidak hanya terikat dengan seni semata-mata, malah kecemerlangan akademik. Saya melihat pencapaian akademik anak-anak di sini sangat cemerlang, sangat memberangsangkan dan saya menyerulah kepada ibu bapa khususnya di negeri Sabah untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah seni sebab di sini berlaku keseimbangan antara pendidikan dengan kesenian. Mereka adalah pewaris seni budaya negara. Jadi saya percaya dengan adanya fasiliti yang lebih baik, maka bakat mereka dapat dikembangkan dengan lebih baik bertaraf dunia. Seramai 170 pelajar seni SMK Elapura Bestari mengambil bahagian dalam konsert Kemilau kali ini.
Universiti Teknologi MARA UiTM Sabah mengekalkan iltizam melahirkan Bumiputera profesional menerusi kurikulum dan penyelidikan berimpak tinggi. Naib Chancellor UiTM Profesor Datuk Dr. Shahrin Sahib berkata, UiTM menawarkan program mengikut keperluan industri masa kini yang diiktiraf Badan Profesional dan Antarabangsa sekaligus melahirkan graduan berkemahiran tinggi. Datuk Dr. Shahrin menyatakan demikian kepada media selepas istiadat convocation ke-98 UiTM Cawangan Sabah di Dewan Al-Bukhari, Kota Kinabalu. Penekanan kita adalah sememangnya adalah untuk memelihara jati diri asal UiTM, iaitu melahirkan Bumiputera profesional tempatan yang bukan sahaja boleh bersaing di peringkat dalam negara, malah mereka bersaing di peringkat global. Sementara itu, Pengerusi Lembaga Pengarah UiTM, Profesor Emeritus Datuk Dr. Radwan Cik Ros, turut berharap ahli akademik di UiTM menjadi ilmuwan yang dapat memberikan sumbangan terhadap pembangunan dan kehidupan masyarakat. Tempat ini telah dikenal pasti sebagai tempat community engagement untuk memberi sumbangan kepada masyarakat setempat. Seramai 547 graduan menerima ijazah dan diploma masing-masing dari Pro-Chancellor UiTM, Datuk Abdul Wahab Aziz. Satu memorandum persefahaman MOU dimeterai antara Universiti Malaysia Sabah UMS dengan kumpulan Chu Chow Kibing Group Corporation Limited bagi membangunkan penyelidikan dan peningkatan tenaga mahir industri pembuatan kaca. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur percaya MOU itu berupaya membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Menurut beliau, MOU ini juga selaras dengan misi Kementerian Pengajian Tinggi ke arah pembangunan kolaboratif Malaysia Madani antara kedua buah negara Malaysia dan China. Datuk Dr. Kasim berucap demikian dalam persidangan ke-9 Sains dan Teknologi Pepejal 2023. Upacara menandatangani MOU disempurnakan Naib Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim dan Kibing Group diwakili Timbalan Ketua Pegawai Eksekutifnya Yeo Sin Si dan disaksikan Dekan Fakulti Sains dan Sumber Asli, Profesor Dr. Jualang Azlan Gansau dan pendaftar UMS Luqman Rida Anwar. Seda Fiat Sdn Bhd terus melaksanakan hikmat komuniti berbentuk keagamaan sebagai menyokong usaha menyebarkan syiar Islam. Menurut Eksekutif Komunikasi Korporatnya, Azrul Nizam Rudiansah Al-Banjari, antara usaha itu termasuk mengadakan kelas bimbingan asnaf di seluruh negeri. Azrul Nizam ditemui pemberita sempena program Anjung At-Taqwa Sabah FM di Masjid Ar-Raudah, Kampung Ulu Sipitang. Tempat mereka ni di pelusuk dalam negeri Sabah. Contohnya kita pernah buat tahun 2022 di kawasan Beluran, di kawasan Menumbuk, dan sekarang ini tahun ini kita sedang buat di Kampung Pulau Sebatik Tawau. Forum bertajuk Muhasabah Diri yang disiarkan secara langsung menerusi Sabah FM menampilkan Azrul Nizam sebagai ahli panel selain pengurusi Masjid Al-Taqwa Keningau Ustaz Kifli Yasoy. Persiapan penganjuran Sukan Sabah Saga 2023 berada pada landasan tepat. Berbaki 7 hari menjelang penganjurannya, 95% venue sudah bersiap sedia untuk tamasya sukan terbesar di Sabah itu yang bermula 16 hingga 22 Disember ini. Pembantu Menteri Belia dan Sukan Sabah, Datuk Fairuz Rendan berkata, fokus kini terhadap kerja-kerja penambahbaikan sebelum tamasya dui tahunan itu membuka tirai. Harapan saya untuk tahun ini, selain kita minta semua atlet-atlet orang bilang cuba mencapai kejayaan dengan baik, kita juga meminta supaya seluruh rakyat negeri Sabah turun ke venue-venue untuk memberi sokongan kepada atlet-atlet dan pasukan-pasukan kontingen yang menyertai Sukan Saga tahun ini. Bercakap kepada RTM, Datuk Fairuz berkata 10 jenis sukan wajib dan 13 jenis sukan pilihan akan dipertandingkan di 23 venue, iaitu 15 di Kota Kinabalu, 3 di Pinampang, 2 di Tuaran dan masing-masing 1 di Putatan, Keningau dan Ranau.
Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dijadual merasmikan hari pembukaan Saga ke-10 16 Disember ini di Stadium Universiti Malaysia Sabah UMS. Saga merupakan platform terbaik bagi mencungkil bakat dan melahirkan atlet berkualiti serta berdaya saing untuk membawa cabaran Sabah ke Tamasya Sukan Malaysia, SUKMA serta Sukan Peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa. Baik, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.